Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaih wa nubri'u minal hawli wal quwwati ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ustazah Nur Fatihah dengar ke suara ana? Minta respon Ustazah. Dengar tak suara? Dengar? Tak dengar? Tak tak yang dalam Zoom. Hello, hello, Ustazah dengar? Dengar suara ana? Ustazah Nur Fatihah dengar suara tak? Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada? Ada? Suara masuk tak? Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Ustazah Nur Fatihah, Ustazah Samihah, dengar tak suara? Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Dengar. Dengar Ustaz. Testing, 1, 2, 3. Ada? Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3. Okey, dengar. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita sambung dengan huruf Al-Halqu pada muka surat yang ke 22. Sababut tasmiyah, sebab dinamakan, sebab penamaan. Summiyat hadhil hurufu bil halqiyati li'annaha takhruju minal halqi. Dinamakan huruf-huruf ini dengan halqi, bukan halaqah, halaqah lain. Ini halqi, halqiyun. Li'annaha, kalau halaqah itu kumpulan. Kalau halqi, halqun itu kerongkong. Jadi lam mati. Li'annaha, kerana huruf-huruf itu keluar daripada halqum. Orang Indon sebut tenggorokan. Malaysia sebut leher. Baik. Baik. Surah muka surat selepas dia Dah dengar tak? Al-Lisan. Baik, muka surat seterusnya Al-Lisan. Al-Lisan, Okay. adadu makharijil lisani ma'a dzikril hurufi. Bilangan makhraj lidah berserta dengan menyebut huruf dia. Al-lisanu huwa a'zamu a'dha'in nutqi wa fihi asyratu makharijin wa yakhruju minha 18 harfan wa tanhasiru fi 4 aqsamin wa hiya. Lidah adalah
anggota menyebut yang paling besar sekali. Padanya ada 10 makhraj. Keluar daripada dia oleh 18 huruf. Jadi samaniyatu ashrin tu muannas. Fa'il dia yakhruju dalam muzakkar. Macam mana boleh jadi gitu? Kalau fa'il biasanya dia akan jadi dia ikut pada fa'il dia. Kalau fa'il muzakkar, fa'il mesti muzakkar. Kalau fa'il muannas, fa'il mesti muannas. Kenapa boleh jadi berbeza? Berbeza sebab ada wujud fasilah, iaitu minha. Sesuatu yang fasilah datang kepada di tengah-tengah kaedah tata bahasa, dia akan boleh berubah standard sifir dia. Asal dia watakhruju tamaniyatu ashrin harfan minha. Jadi minha tu asal dia akhir, tapi pada ayat ni muqaddam, dikedepankan. Tu Jadi dia boleh datang bentuk dalam bentuk lawan daripada fa'il dia. Sebab tu dalam Quran pun ada sebut kan, ja'a rusul. Di tempat lain, ja'at lahumur rusul. Ja'at lahumur rusul. Dia ja'at dengan muannas. Sebab apa? Rusul tu lelaki. Sebab ada lahum. Fasilah ada. Fasilah di situ. Boleh. Kaedah dia boleh. Walaupun ditentang oleh golongan nahwiyin dalam perkara tata bahasa Arab ni, Quran utama dia. Tapi macam mana pun kena ikut Quran. Wa tanhasiru fi arba'ati aqsam. Bila dipendek cerita ringkas kan. Cerita dia panjang ni. Pendek kan? Pendek ni tanhasir. Pendek kan? Jadi cerita pendek dia terbahagi pada 4 bahagian. Yang pertama, aqsal lisan. Aqsal lisani. Ni baris bawah. Fihi makhrajani liharfaini wahuma. Di dalamnya, nya kembali pada aqsal lisan. Kita sebut apa istilah dia ni? Hadomir. Hadomir dalam isim, dia boleh kembali pada isim yang terdekat sahaja. Dia tak boleh kembali pada isim yang jauh. Pegang kaedah ni. Sebab nanti jumpa ayat Quran, dia akan ke situ dia punya kaedah dia. Fihi makhrajani. Di dalamnya, di dalam aqsal lisan. Aqsa ni lisan yang paling jauh lah. Lisan yang paling jauh. Ada 2 makhraj. Bagi 2 huruf. Yang pertama, iaitu aqsal lisani. Ay ab'aduhu. Wa ma yuhadhihu minal hanakil a'la yakhruju minhu harful qafi. Apa ni? Lidah yang paling jauh, iaitu yang paling ab'aduhu, yang paling jauh. Wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la, yang bersetentang dengan lelangit sebelah atas. Hanaki al-a'la. Keluar daripadanya huruf qaf. Ini adalah huruf yang paling jauh daripada, dalam kategori lidah, dia adalah huruf yang paling jauh. Ba aqsal lisani wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la wa ra'a makhrajil qafi wa ilal asfali qalilan yakhruju harful kafi. Aqsal lisan yang kedua, jadi aqsal lisan ada 2 lah. Satu qaf, satu kaf. Qaf ab'aduhu, yang paling jauh tu qaf. Maknanya dia ke belakang lagi. Okay. Yang bersetentang dengan langit sebelah atas. Belakang daripada makhraj huruf qaf.
wa ilal asfal, dan ke kepada bawah sedikit. Keluar daripada dia huruf kaf. Macam mana tu? Tengok gambar je lah kan. Settle. Tengok gambar tu settle lah kan. Tengok gambar tu selesai dah, tak ada apa pun. Okay. Salah terang kita. Nak terang sikit. Macam mana nak terang? Kita buat demonstrasi ya. Kita panggil dua pelajar di depan kan. Tak payah. Kita buat demonstrasi, kita panggil pelajar dua orang. Okay. Qaf berada di sebelah kanan, kaf di sebelah kiri. Okay. Yang qaf ni dekat dengan tenggorokan lah. Yang kaf ni dia dah mengarah keluar lah. Okay. Jadi seperti mana yang kita sebutkan minggu lepas, qaf yang berbaris atas sebelum kaf yang baris atas tu ada titik-titik yang halus. Qaf baris depan dengan qaf baris bawah. Jadi kita panggil anak murid yang kedua dan ketiga dan keempat untuk wakil berada di tengah-tengah ni. Jadi o, ku, ki, ka, itulah titik dia. Nampak besar tapi dalam aksar lisan dia tersangatlah halus. Titik dia kecil. Macam tu. Okay. Guru-guru lebih mahir lah kan. Guru-guru lebih mahir. Paling jauh. Wara'a makhrajil qaf. Baik. Kenapa dia sebut belakang makhraj qaf Kalau dalam gambar. Jadi. Okay. Apalah ni semula lah. Kita tahu kelak apa. Tapi ada yang dia jumpa mana sikit. Pemburu memang kat situ itu. Tiga Hamzah dulu. Dia jumpa dengan saya. Start golongannya Muhammad tak faham. Dulu tiga Hamzah dan empat pun tak tahulah. Pak Ali ada, Pak Osman ada. Tak tahu lah. Ini baru makhraj, belum sifat lagi. Makhraj pun susah, sifat lagi susah. Dia mengantuk sebab dalam puasa. Elok lagi sebagai hak yang terlalu. Dia elok. Lepas pengajian dia berobat. Okay, sambung. Muka surat seterusnya. Makharijul lisani, ada gambar rajah daripada qaf sehinggalah huruf yang paling last sekali iaitu sa, za dan za. Jadi gambar rajah ni betul, semua okey. Ada semua okey. Gambar rajahnya okey. Jadi aqsal lisan, gambar rajah yang di bawah tu, hafatul lisan tepi, wasatul lisan yang di tengah-tengah, kemudian torful lisan. Torful lisan yang berada di hujung. Kenapa beza? Hafatul lisan tepi. Beza adena dengan off. Dia istilah lah, dia satu istilah lah. Kalau ikut kata terjemahan perkata dia, adena ni yang paling rendah, paling dekat. Macam surah Rum sebutkan, Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Dikalahkan Rum di tanah yang paling rendah sekali, iaitu di tempat belajar dia.
di Jordan lah kan. Di adnal ardi. Adna ni maksudnya yang paling rendah. Tapi Aspal rendah. aspal rendah juga. Tidak, anak bagi Oh. pendekatan ada Maksud nama kamu? Aqsa tu kita ada Masjidil Aqsa. Masjidil Masjidil Aqsa. Aqsa tu kan masjidnya jauh, mesti ada Ya. Masjidil Adna. Adna tu masjid yang dekat. Tanya masjid dekat Dekat apa? budak ini. Masjid Nabawi tu. Ah, Jauh. oh macam tu. Ah, Ah, jauh dengan Cuma penjenamaan tu di zaman Aqsa baginda ke ataupun sebelum tu memang dah ada. zaman Nabi. Zaman Nabi SAW. Subhanallah di asfar ini. Dan zaman Aqsa. Masjidnya jauh. Jadi kata Solihin, Aqsa tu kalau kita kata Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh lah. Sebab kata beliau, penjenamaan tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke masjid yang paling jauh sekali iaitu Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian ada elok gambar rajah ni, Aqsa lisan, hafatul lisan kiri dan kanan. Kemudian wasatul lisan di tengah-tengah dan tarful lisan di hujung lidah. Dulu kita dah bincang perkataan hafah tarfu ni makna dia tepi. Kan hari ni kita jumpa tarfu ni di hujung. Hafah tepi pula. Dia permainan bahasa ni agak suka kita nak. Akhirnya kita kembali pada istilah lah. Apa insyaAllah 2027 ni buku bahasa Melayu lah. Lihat wasatul lisan. Fihi makhrajun wahidun. Ni mubtada muakhar. Mubtada muakhar, khabar muqaddam. Asal dia makhrajun wahidun fihi. Tapi disebabkan makhrajun wahidun nakirah, maka dia mesti dikebelakangkan. Li salasati ahrufin. Ada 3 huruf. Wa huwa wasatul lisani wa ma yuhadhihi min al-anakil a'la. Iaitu dia berada di tengah lidah yang bersetentang dengan gusi ataupun lelangit sebelah atas. Wa yakhruju minhu hurufu salasatin. Keluar daripada dia huruf yang 3, iaitu jim, shin dan ya. Ghairul maddiyah. Ya yang bukan mad. Jadi macam ni kita nak minta anak murid buat macam biasa. Matikan dia ataupun tasydidkan dia. Kemudian masukkan baris hamzah berbaris atas sebelum dia. Kemudian cuba isri. Isri ilai. Fahaithun qata'a. Kan? Qata'a asal tu, itulah makhraj dia. Aja. Ash. Ai. Aja. Ash. Ai. Itu lebih mudah untuk kita kesan makhraj dia. Kedudukan yang sama. Tidak ada dia. Mungkin ada. Cuma kita tak mahir lah benda tu. Kan? Tim ke belakang sikit juga. Jadi kita boleh kata sini adalah makhraj yang satu lah. Cuma sifat yang berbeza. Aja. Kan? Kalau ash, intishar. Kalau ai, lin. Kan? Lembut. Ai. Kan? Lembut. Kalau aj, qalqalah. Sifat zatiah ada tu. So. Kemudian asyawahid. Baca juga lah asyawahid ni. Sebab ada anak murid kita dia hafal syawahid ni. Ada. Si Ain Zara. Tidak. Ada dah. Dia hafal semua. Malam. Nak baca gini. Qala Ibnul Jazari. Qala Ibnul Jazari. Wal wastu fajimus shinu ya. Al ma'na al makhraju min wasatil lisani bainahu wa baina ma yuqabiluhu min al hanakil a'la yakhruju minhu huruful jimi wasyini wal ya'i ghairul maddiyah. Makhraj di tengah lidah antaranya dan di antara apa yang bersetentang dengannya iaitu daripada langit sebelah atas.
keluar daripadanya huruf-huruf jim, shin, ya yang bukan mad. Yakhruju minhu huruful jimi. Kalau huruf tu kita cabut dia, kataan huruf ni kita gugurkan dia, kena jadi takhruju. Sebab huruf hijaiyah muannas. Contoh kalau Ustaz Saza baca, takhrujul jimu. Tu. Dia tak boleh baca yakhruju sebab huruf hijaiyah adalah muannas. Tapi bila ada minhu di tengah, kembali standard tadi. Boleh takhruju, boleh yakhruju. Hafatul lisani. Ini kita terjemahkan tepi ya, jangan terjemah hujung. Baik. Fihi makhrajani li harfaini wa huma, di dalamnya ada dua makhraj bagi dua huruf. Ihda hafatayil lisani. Baca gitu. Ihda hafatayil lisani. Dia asal dia hafataini. Nun mahzuf li'annahu idafah. Murakkab idafi. Ihda hafatayil lisani. Wa huwa mudhaf, dia mudhaf dan dia pun mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih dan dia pun mudhaf. Ihda hafatayil lisani wa ma yuhadhihima min al-adrasil ulyal yusra awil yumna wa yakhruju minhu harfud dadi. Salah satu daripada dua tepi lidah. Salah satu je kena pilih. Kalau nak kanan, kanan. Kalau nak kiri, kiri. Wa ma yuhadihima, dan yang bersetentang dengan dia daripada gigi garham sebelah atas. Gigi garham sebelah atas, bukan sebelah bawah. Kiri atau kanan ikut yang tadi. Siapa yang pilih kanan, kanan lah. Siapa yang pilih kiri, kiri lah. Dan keluar daripada huruf dad. Ini Ustazah lebih mahir lah daripada saya. Dia hafatayil lisan tu sebab alif lam. Hafatayil lisan ni sebab Sedikit tak alif lam kan. sebab apa, Ustaz? Sebab ada alif lam tak ada lisan. Al-lisan ada alif lam. Alif lam tak gigi dah kan. Patai dia kan. Lagi juga. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Wali-walidah. Waliwalidayna. Dan ini. Yang tu sebab merupakan idafi dia dalam bentuk jumlah wahidah. Dia sekarang ni kata ada besar. Dia asalnya hazaf nun saja. Oh, jadi hafatai lisanin. Patai dia kan. Lisanin. Kalau macam tu hafatai lisanin. Kalau ada lagi hafatayil lisan. Cara baca lah. Ya tu di bawah sebab alif lam, lupa alif lam. Faham tu? Kalau tak ada alif lam dia. Bagus juga PFC kita ni, kita mahirkan tata bahasa kan. Kadang kita lupa lama dah. Kan? Semua daripada Ma'had ni. Saya je daripada sekolah apa lah kan. Ba adna hafatil lisani. Tengok adna hafatil lisani. Dia sebut gitu. Dia sebut apa nak terjemah dia? Yang paling rendah sekali atau yang paling apalah, nanti kita cuba cari terjemahan tepat. Nak terjemah kata susah pula. Saya kata kat dia, bila saya ini saya terjemahkan tepi lidah yang paling hujung. Terpaksa gak macam tu Sebab itu dia ada sebab bila kita ingat macam tu ada terang lam umrah. Ustaz, apa Ustaz tak buat sekali dia macam al-farah 14 ni. Susah kan? Kita gunakan Betul. boleh pula hari ini ada dari salam yang tu. Akhirnya kita terpaksa guna terjemahan paling hujung. Padahal adna kita hujung kita terjemah tadi aqsa kan. Tiba-tiba yang ni terpaksa juga. Bergantung pada gambar aja. Ya betul. Sebab tu kita kembali pada istilah lah. Tapi untuk terjemah anak-anak kita kata paling hujung tepi lidah. Sebab dia dah pergi kepada torful lisan sikit lagi. Ila muntaha. Dia makin dia paling bayan lagi kat situ kan.
yang paling hujung sekali sebelum torful lisan. Okey. Kita tengok gambar Rajah tadi kan, torful. Ini. Ini torful. Hafah? Ini. Dekat sebelum torful lisan ni. Kan, sebelum torful lisan. Wa ma yuhadhihi, yang bersetentang dengan dia al-lisan gusi. Sebab belakang ni lelangit, depan sekali yang keras tu kita sebut gusi keras lah. Lelangit keras. Al-ulya yang di atas. Keluar daripada dia huruf lam. Al rasa macam torful lisan kan. Tapi penekanan ulama kata ia adalah masih hafatul lisan, cuma ni dia adna. Betul. Sebab tu sebab tu ulama mengira makhraj huruf ada yang mengurangkan sebab lam ni termasuk dengan huruf yang lain. Cuma kita ikut Jazari dah memperincikan lah. Dia bukan torful lisan saja. Bukan. Tapi bila kita macam torful lisan, tapi dia hafatul lisan. Belakang sikit dia. Sini. Sini dengan sini. Kiri kanan. Kiri dan kanan Katakan ni lidah kita. Ni torful lah. Ni hafah. Ni hafah. Sorry. Ni hafah. Yang ni pun hafah. Jadi torful lisan ila muntaha ni kat sini. Sebelum torfu. Ni kat sini. Dia melengkung lah sebab kiri dan kanan. Ada kiri dan kanan. Ada macam melengkung sikit. Lidah kita tu naikkan ke atas. Dia punya dia tepi, dia punya ni tepi. Ada angin tolakan tu dia tepi lah. Sampai penamat Dia ada kiri dan kanan sebelum torfu. Dia berada di hafah kiri dan kanan lah. Sebelum torfu Jadi dia melengkung, lidah tu akan melengkung sikit, jadi bunyi al. So, memang sukarlah. Sebabnya Al-Faraq kira 14. Saya tengok saya dalam gaduh. Biar jahil lah. Saya dalam gaduh saya. Tak nak ambil gaduh. Tak apa, biar je. Dia sengit sikit. Dia sengit sikit. Al. Dia melengkung sikit. Al. Lidah kita tu yang hujung tu dia macam melengkung sikit lah. Betul. Kalau roh ambil je. Roh straight. Sebab tu Al-Faraq menggabungkan lam dengan roh sama. Lam dengan roh sama. Kita Jazari yang membezakan. Dia tepi lidah juga lah. Dia ambil torful lisan terus. Jazari dengan Syafi'i dia bezakan. Tapi Faraq dia ambil. Faraq kata tunjuk. Dia jadi 14. Dia potong. Tu tak nak fikir lah. Tapi kalau masuk exam kembali pada proses lah. Kita tengok nanti bahasa Melayu dia terjemah macam mana. Kita tukar lah kita ambil Faraq. Boleh proses ambil Jazari. Ambil Faraq. Bila dia Faraq tegah. Tapi kalau Ustaz-Ustazah ada kuliah di Masjid Surah, ambil yang Faraq lah. Senang. Ambil yang Faraq je lah. Ni sebab anak-anak kita ni nak jadi mahir. Baik. Betul. Paling suka sekali dato dengan sadaqah. Itu memang ramai salah anak-anak kita ni. Banyak pakai langit-langit. Baik. Taroda. Cuba lihat muka surat seterusnya, torful lisan. Ni kita pergi pada hujung lidah. Fihi khamsatu makharijin li ahadi asyara harfan. Wahia, di dalam makhraj torful lisan ini ada 5 makhraj. Bagi 11 huruf, iaitu yang pertama
tarful lisan ma'a ma yalihu ma'a ma yalihi min lissatis sanayal ulya wa yakhruju minhu nunul mudhahharatul wal mutaharrikatu. Hujung lidah yang bersambung kepada bersambung cuma gini. Hujung lidah beserta apa yang bersambungnya daripada gusi gigi kapak sebelah atas. Ya. Hujung lidah beserta, ma'a ni kita terjemah bersentuh lah. Bersentuh dengan sesuatu. Ma tu sesuatu yang berturutan, yang bersambung daripada gusi gigi kapak sebelah atas. Antara gusi dan gigi. Antara gusi Gigi dan kacip sama je. gigi. Antara Dia panggil gigi kacip. ada gigi kapak, gigi arnab, gigi kacip. Gigi kacip. Sama je. Gigi kacip. Mulai. Oh. Tak apalah. Serang semua. Dia tapak dua mata atas bawah. Pasal Zara je ada tu. Keluar daripada dia huruf nun yang dijelaskan. Kena, sebab apa kita sebut nun yang dijelaskan? Sebab di sana ada nun yang khaysum. Tu. Yang dengung. Nun mudhaharah. Nun yang dijelaskan. Maknanya apa-apa nun yang jelas lah. Gigi kacip. Gigi kacip. Sebab di sana ada nun yang nun yang dengung. Jadi kita kembali pada alif, waw, ya, maddiyah itu, dia ada juga alif kawan dia hamzah yang berbaris. Waw yang berbaris, waw yang berbaris. Ya mad dengan ya yang berbaris. Maka dalam kepala kita juga kena ada nun muzaharah dan nun mughannah. Nun yang didengungkan. Kita takut kita fikir alif waw ya mad je. Sebenarnya ada satu lagi kategori yang berlawanan, iaitu nun ataupun mim. Ada satu lagi. Nun muzaharah, mim muzaharah, lawan dia nun mughannah dan mim mughannah. Yang didengungkan lah. Wal mutaharrikah. Dan ataupun yang berbaris. Naninu. Nan. Nin. Nun. Itu semua mutaharrikah. Jadi baris mati tidak boleh disebut sebagai baris. Cuma bahasa kita sebut baris mati. Sebab mati dia tak ada baris. Asluhu ialah dia tak ada tanda apa-apa. Sebenarnya dia tak ada tanda apa-apa. Bulat pun tak ada. Kan? Kepala kha tu, khaliyah tu tak ada. Tak ada. Baik. Kemudian lihat tarful lisan yang kedua. Tarful lisani qaribun, hujung lidah, okey. Qaribun ila zahrihi qalilan mimma yali ra'sahu yakhruju minhu ar-ra'u. Hujung lidah dekat kepada belakang lidah. Sikit, tak banyak. Yang berturutan dengan kepalanya. Kepala apa? Kepala lidah. Keluar daripada ra. Cuba matikan. Tadi dah hujung, sekarang kepala. Ni memang cabaran lah makhraj. Nanti sifat lagi susah.
Begini lah kan. Ni ta apa semua tu ta toda. Saya memang harap Betul. jadi ro. Betul. Jadi ta to tu betul pangkal gigi kan. Betul-betul dekat pangkal gigi. Maknanya sebelum tak ada to tu Tu atas sikit not ro dulu. Rom dulu. Ro dulu baru ni. nun ni. Non dulu. Non dulu. Kan R. Ya betul. Lepas tu atas sikit ro. Ya. Lepas tu atas sikit lagi lam. Sesuai elok lah. Lam hantar lagi. Lagi. Datang dia datang. Aja Ash'ai. Oh lam. Lam tadi yang tadi. Lam dia bukan torful lisan, dia hafatul lisan. Gusi juga. Gusi juga. Betul lah. Lidah tu congek atas lagi kan. Sebab kalau nun dia ada gusi dengan gigi. Kalau lam atas dia tak melibatkan gigi, dia dengan gigi. Oh di atas pada nun dengan ro lagi lah. Bukan ni. Roh atas dia. Dia sebelah-sebelah dia orang ni. An. Dia dalam bila pernah. Ro lam sama kan? Al. Sama. Hampir-hampir. Tak sama. Oh, lupa nak Sama tapi bukan dia. Sama tapi Dah nak kena tanda dengan pen kat lengan lagi. sama tapi tak sama. Lupa nak tekan lam Melayu, lam Arab kan. Lah. Kita ke belakang lagi kan. Jadi lam Arab ni dia ke depan sikit. Sebab hafatul lisan sebelum torfu tadi. Al. Lunjur sedikit lagi. Itu Al. al. Lam dengan Dia F. dah pergi ke tengah langit. Dia dah. Jadi maksud kita belajar kita lihat semua sebab dia pendek sebenarnya lagi belakang daripada dia sebenarnya kita belajar dulu tapi kita belajar dulu kata sama dari sebuah sebab itu pendek sebenarnya bukan lebih pendek sebab tu tak belakang cuma dia Tak sebut kata saya. dia sebut Ro. Zakarah ni antara. Saya dah ungkap dulu Ustaz. Dah tengok contoh. Saya dah ungkap dulu. buat kita akan belajar yang tersebut outcome kan Ya. kan dia sebut outcome Itu maknanya lidah dia tak bersentuh. Allah. Ya, lidah dia tak naik. Dia ada juga yang sentuh tak boleh sentuh. Tak sebut Allah. Itu sifat. Itu sifat tak gelis tak keluar. Tapi dia kena kan? Kena. Tapi di belakang tu Allah kan. India banyak. Dia punya Gini lah. pangkal lidah tak terangkat. Sebenarnya. Sebab lam dia kembal tu pangkal lidah terangkat. Pangkal dia tak askat. Dia Dia tak tahu tak jadi ni. Sebenarnya makhraj-makhraj yang dinyatakan oleh ulama kita ni untuk ajar kita teknikal. Tapi anda kata Bunyi. kita tidak memiliki alat yang sempurna, alat suara, tapi kita boleh sebut dengan betul, itu pun dah dikira bacaan yang sahihah. Contoh orang yang ada lelangit masalah, yang lelangit kosong tu. Tapi bila dia baca Quran, dia boleh buat. Ada orang boleh buat, dia lelangit masalah, tapi bila baca Quran, tak sama macam dia cakap. Cakap, kan? Tapi bila baca Quran, betul. Tapi mana kata Ustazah, dia tak akan bertepatan dengan apa yang disebut. Ma'ayunah hakiak la'ala asalah, tak ada, memang tak. Jadi ini ajar kita untuk membunyikan. Masuk. Ya, bunyi itu lebih utama. Ini yang utama. Yang teknikal itu nombor dua. Tak ya. Pegang benda ni tak nak. Tak boleh. Tak boleh. Memang praktikal terus. Dia tak tahu ni hukum apa tak tahu. Tapi bila baca okey. Jadi antara as-saut dengan kaifiatu takhrij al-huruf, maknanya as-saut lebih utama lah. As-saut tu lebih utama. Atau kalau kita ada anak murid yang lelaki, guru ustaz boleh cocok lidah dia, suruh cocok dia punya lelangi, letak sini. Kalau ustazah boleh cocok dekat lidah perempuan. Biar dia dapat betul-betul. Tu. Kadang dia blur-blur kan, bila cocok tu baru dia ingat. Jarang cucuk tak ada. Tak cucuk macam mana? Guna pen lah.
Ya, pakai jarak putus tu ni. Ya. Cucuk lidah tu. Cucuk lidah dia. Lidah yang ni minta dikeluarkan, cucuk lidah. Yang ni jumpakan yang kita pun sentuh situ. Jadi dia boleh buat. Berbanding macam ni, Dia kalau dapat kan, follow yang ni lah Ustazah. rasanya ada orang kongsi tu, Ahmad buat dengan slideshow, dia tunjuk keadaan bila semput lampukan lidah tu macam mana jadi. Itu yang terbaik lah. Dah pernah share? Tapi carilah Dr. Aiman Swad punya video menyebutkan urut-urut yang senang kita sebut, tapi bila kita baca dalam bentuk kenyataan jadi sukar. Kalau kita nak memikir tu. Kalau kita lihat seterusnya. Tarful lisan, jim Okay, gambar rajah pun ada ngam. Baik, tarful lisani ma'a ma bainal asnanil ulya wasufla ma'an firajin qalilin. Tu baca gitu ma'an. Sebab apa alif tu hamzah wasal Semua sulasi mazid di harfa ini ke di salah satu ahruf ke masdar dia alif dia kita tak boleh hidupkan kecuali sulasi mazid di harfin wahidin atau wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Yang tu sahaja kita boleh hidupkan hamzah dia. Yang lain tak boleh. Contoh kita sebut ma'an firajin. Kita tak boleh baca ma'a infirajin, tak boleh. Sebab tu kita bila sebut surah al-insyiqaq salah. Kita kena sebut suratul insyiqaq. Lam sakin. Tapi sakin aslan. Alif hamzah wasal sakin sebab arid, jenis berdatang. Yang asal kena dihidupkan. Jadi suratul insyiqaq. Ya, suratul infitar. Tu cara sebut dia. Tak boleh nak. Dia macam ni. Adam. Yang masdar yang ada alif kat depan, hamzah wasal tu kan. Kalau dia tunggal, kita sebut insyiqaq. Tapi kalau al-insyiqaq salah. Kalau ada alif lam, kita sebut al-insyiqaq. Tahu asal dia. Kena tahu cara sebut dia lah. Al-infitar salah. Yang betulnya al-infitar. Al-infitar. Ma ismuka, kan kita dengar budak baru belajar kan. Ma ismuka salah. Sebenarnya masmuk. Mati belakang, kemudian ma tu lompat terpada sin. Masmuk. Sebab tu budak Arab tu, budak Melayu dia belajar ke sekolah Arab. Tiba-tiba dia jumpa kawan dia yang sekolah Melayu belajar apa yang kafar apa ni kan. Jadi kawan dia tanya, ma ismuka, dia tergelak. Dia tak nak jawab. Lepas tu ayah dia tanya kenapa tak nak jawab. Dan dia cakap pesalah. Sepatutnya mas muka. Kalau manis bukan. Manis muka. Pakai man. Manis muka. Pakai man. Muka yang manis lah. Bukan? Faham tak? Manis muka. Manis muka. Man is muka. Dia pakai man. Dia pakai man. Manis. Tengok ni guru gurau pula. Yelah kalau ikut kaedah boleh lah. Manis muka kan. Nun aslan Pergi kat Jordan. Pergi kat Mesir kita ingat kan? Ismail. Sampai Mesir Ismail je. Tak ada damas muka. Sampai Jordan Syasmak. Syasmak Tarful lisani ma'a ma bainal asnanil ulya wa sufla. Ma'an firajin qalilin bainahuma. Yamurru minhal hawa'u. Was-sautu wa yakhruju minhu hurfus sadi waz-zayi was-sini. Hujung lidah berjumpa dengan apa yang ada di antara gigi sebelah atas dan bawah. Beserta terlepasnya sedikit. Terbuka ma'an. Ma'an firaj ma'an terbuka sedikit. Bukan sengaja dibuka, tapi terbuka sedikit di antara gigi atas dan gigi bawah.
keluar daripada ha domir muannas ini kembali pada siapa? Siapa boleh tentukan? Kembali kepada iaitu asnanil ulya wasufla. Sebab asnan kalimah muannas. Sebab tu dia datang ulya, dia tak datang ali. Asufla dia tak datang safil sebab sifat muannas boleh dalam bentuk fa'ilah ataupun fa'la. Keluar daripadanya angin dan bunyi, keluar daripadanya huruf sad, zai dan sin. Cuba kita bunyi as, as, as. Boleh selit mahruf apa ni sifat kat situ. Sifat sofir. Kalau az, Sofir. sofir juga. Kalau as, semua sofir kalau itu angin ke bunyi Ustaz? Sofir. Kalau bunyi bunyi apa? Bunyi apa Ustaz Zaza dalam ni? So, tak dia ada terlepas bunyi dengan terlepas angin, dia lain sifat. Kalau angin hams, Kalau angin hams, bunyi sofir lah. kan tu sifat kan. Sifat tunggal. Yang rohawah. Rokhawah tawasud dengan syiddah. Mana rokhawah? Rohawah ni dia Terlepas suara as rokhawah tak? rohawah. Kalau az rokhawah. Kalau ai rokhawah juga. Kalau syiddah aja dibakat ni. Okey. Kut bujat. Ajib dibakat. Okey. Bujat apalah. Ajib dibakat. Kalau patut tawasud Din Umar. Din Omar. Dia ada terjemahan dia tu. Sampai nanti kita ni. Tiga ni ada rohawah yang sofir. Dia ada rokhawah, ada sofir pun ada. Sofir ada, rohawah ada, hams ada, istifal ada, ismat ada. Dua tu je. Tak ada tu Yang dua tu ada kan? Rohawah yang sofir. Nama tinggal ni 5 tahun tinggal ni baru nak ulang balik. Memang sikit lah Baik. Zahru tarfil lisan. Zahru tarfil lisani ma'a usuli thanayal ulya wa yakhruju minhu ta'u wad-dalu wat-ta'u. Belakang ujung lidah bertemu. Ya. Dia antara senan, mulia dan sufla. Aywa. Sebutnya yang As. dia tak pergi bawah kan. Kalau tengok pada gambaran aku, dia turun. Betul belakang. Oh ya kan? Dia bukan macam as-sai tu. As. Dia Ai. Antara kedua. Oh gambar raja ni salah ni. Tapi kalau orang buka Abdul Kadir Liau, Cek balik. yang tajuk Abdul Kadir Liau, dia kata memang tinggi bawah. Dia tak Tinggi ada bawah. antara tu. Itu yang gambar tu Ini- di bawah tu. Tapi bila kita sebut macam mana as jadi macam tak Sebagai laut tu. laut sana. As. Tapi kita punya ni terbuka. Antara dua Kau sikit Sebab itu dia kata ma'am firaj qalid. Dia tak betul rapat. Tapi kenyataan ni kena tambah sikit lah. Maknanya bersifat lower tu kan. Ke bawah kan? Lidah lu. Maknanya lidah dalam keadaan tenang ke bawah. Rata lagi. Dia tak lidah tu memang di antara keduanya. Tapi dia ke bawah. Lidah. Dia tak naik ke atas. Dia naik atas. Sebab tu apa ni Abdul Kadir Liau kata ke bawah. Ke bawah. Tapi anak takut Ustazah Zahra dia tanya apa? Ustaz, ni bukan huruf waswatul lisan ke? Kan bila kita sebut macam waswatul lisan kan? Tak apalah. Maknanya kembali pada perbincangan ulama' lah. Senang. Baik, yang tadi dal. Ya. Cuma kita cakap dia bukanlah ke belakang gigi kita dapat dia, tapi dia lidah tu ke bawah. Dia sebab antara, tapi lidah tu bukan naik ke atas. Bukan ada tengah. Bukan di tengah dia Lebih ke bawah lah. Lebih ke bawah dia tarik ke belakang. Baik.
Cuba masak pun dia bunyi. Kalau kita letak Gambar mana belakang gigi. Kat belakang kadang Dia bawah Sod Zaid ini Sin. bahagian bawah. Tapan dia tutup. Itu yang kadang-kadang budak keliru. Ya. Kita kena Jelaskanlah kalau pelajar tanya ataupun kita terang siap-siap supaya tak timbul kekeliruan lah. Iaitu lidah nampak gambar rajah Sod, Zai dan Sin berada di gigi yang belah bawah. Tapi gigi belah bawah ni bermaksud lidah dalam keadaan tenang lah. Dia bersifat lower ke bawah. Cuma dalam kenyataan tidak dinyatakan. Baik, dal ni kita sebut tadi belakang hujung lidah bertemu dengan pangkal. Sebut usul pangkal ataupun tapak gigi atas sebelah atas. Gigi kapak kacip sebelah atas. Keluar daripada dia huruf ta, dal dengan ta. Tu gigi kapak kita tumbuh tu, tempat tumbuh dia tu, akar dia tu. Itulah. Lidah kita jumpa situ. Alta, ada, ats, alta, ada, ats. Yang dal Melayu salah. Kalau dah Melayu di belakang lah. Dal Melayu dah ke belakang ni. pakai lagi. Kadang-kadang ni. Dadu. Jangan ambil dadah. Jangan ambil dadah. Kita tak tanya dia. Kita cuba dengar guru kata Buddha. Udah. Buddha. Ada beza ke? Beza. Kalau kita dengar betul-betul ada beza. Buddha. Itu yang kena dal Arab tu Buddha. Dia yang antara yang tepat dulu huruf dal ni berarti. Tengok kita Ahmad Albab. Oh. Ahmad Albab. Belatu. Belah tu Boleh. Itu lagi apa? Huruf dal dengan nun ni kadang-kadang macam keliru. Dal dengan nun kan. Contoh perkataan syahid dan macam sama pula. Dal dengan nun. Syahid dan dia macam dekat makhraj dia tempat dekat. yang sama. Sebab apa boleh sama, sebab kita dal belakang ni syahidna, cuba dal ke depan memang lain Ustaz. Syahidna dia ke depan, sebab tak boleh belakang. Dia yang rumit sebenarnya kita ni mati bukan fa. Tu mim. Mim mati bertemu dengan fa. Hum fiha. Sebab hum tu tutup rapat. Banyak orang dia tak tutup rapat. Bila mim mati bertemu fa dengan waw. Banyak orang baca wahum fiha. Dia terus masuk. Dia hum fi. Izharan. Wahum fiha. Dia sebab Mim muzaharah. dia kata dalam matan atau kata dia kata wah darlada wa win wafa an tahtati. Itu biha walid bihan. Sebab makhraj dia hampir dan satu. Ihzar maknanya berhati-hatilah. Kan ihzar berhati-hatilah. Bila mim mati bertemu mim waw dengan fa. Waw tak apa lagi. Fa. Hum fi hum. Kalau kita ngajar budak-budak kita tengok. Mungkin mesti tak. Ya. Sebab bukan kita saja. Satu dunia lah. Lepas tu nanti kita tak tajuk dia. Dan huruf ha zahru tarfil lisani ma'a atrafis sanaya al-ulya wa yakhruju minhu az-za'u, minta maaf, wa yakhruju minhu az-za'u waz-zalu was-sa'u. Belakang hujung lidah beserta dengan hujung gigi kapak. Tadi usul yang ni atraf. Hujung gigi kapak sebelah atas. Pangkat. Tempat kita gigit buah apple tu lah. Itu Mana dong gigit sini? Besar. Muat. Keluar daripadanya huruf ta, dal dan sa. Saya potong. S. Pelajar kita problem pada huruf za dan zal. Oh, dah. Zal dia Kadang-kadang okey dah. Dua pula. dia buat huruf z, zai kita je kat belakangnya. Tak boleh. Dia berdesi. Dia macam Rozai. Tapi dia Baik. Sikit lagi. tak ada sufir.
Okey. Sababu tasmiyatiha bil hurufil lisaniyati. Belum tu. Ya. Dalam kitab Tutu Amin Suai, Mahraj Fat Sinzai, Ya. Muntaha Tarfil Lisani, Ma'a Asfalis Sahhatil Dakhiliyah Bitanaya. Sufla. Itulah. Sebab tu dia gambar rajah tu betul. Sebab nak minta semak tadi. Dia siap buat keadaan lidah ni. Ya. Itulah keterangan yang kurang lah dalam buku ni, keterangan yang kurang. Keadaan lidah. Ini yang dia pernah kongsi. Jadi Sod dengan Zai dengan Sin tu betul lah, gambar rajah betul, cuma kenyataan salah sedikit. Bukan salah, maknanya kurang. Tergugur kalam jatuh, iaitu lidah apa tadi Ustaz? Indiraj. Tak yang tadi. Doktor yang masuk kata. Apa dia kata? Hujung lidah tu Asfalis Dakhiliyah Bitanaya. Tarful lisan ma'a asfalis sahhati. okey. Jadi dakhiliyah maknanya hujung lidah bertemu dengan gigi kapak sebelah bawah, sebelah dalam. Sebelah dalam. As maknanya dalam keadaan tenang lah. Kita tak angkatkan hujung lidah tu, kita tak angkatkan ke mana-mana. Baik, sababu tasmiyah sumiyat hadhil hurufu bil hurufil lisaniyati li khurujiha minal lisan. Ni maklum. Ni syawahid banyak. Kemudian tatribat. Okey, last lah asyafatan. Last. Asyafatani yakhruju minasyafataini makhrajani wa huma. Keluar daripada dua bibir, iaitu dua makhraj. Iaitu alif. Batnus syafatis sufla wa atrafus thana. Batnus syafatil sufla wa atrafus thanayal ulya wa yakhruju minhul fa'u. Tapak perut, bibir sebelah bawah dan hujung gigi kapak sebelah atas. Af. Belah dalam. Bibir belah dalam kan? Belah dalam. Af. Bukan af. Kan tak perlu makan bibir lah kan. Banyak Af. 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 Belah dalam. Belah dalam lah. Af. Satu kena tambah sikit saya. Batnus syafatis sufla dakhiliyah. Ada sama juga. Tak sama kan? Dia kata mimbat syafaat sudah. Ma'a atrafi tanaya ulya. Maknanya sekadar yang sentuh lah, tak perlu berlebihan lah dalam syafatis sufla tu kan. Tak perlu nak gigit dia, tak perlu. Jadi Ustaz maksud apa tu? Badan. Tak perlu bunyi. Apa ni? Perut. Perut, Perut bibir. bibir sebelah bawah. Perut bibir. Sebelah bawah. Bertemu ni kita takdir je lah, jumlah muqaddarah je lah. Bertemu dengan hujung gigi kapak sebelah atas. Keluar daripada ni huruf fa. Baik, nombor 2, ma baina syafataini ma'an wa yakhruju minhu thalathatu ahrufin wa hiya al-ba'u wal mimu ma'an tibaqi syafataini wal wawu ghairul maddiyati ma'an firaji syafataini. Apa yang ada di antara dua bibir secara serentak? Ma'an, secara serentak. Keluar daripadanya 3 huruf, iaitu ba dan mim, ma'an tibaqi syafatain. Ni apa nak terjemah? Tutup mulut tu. Tutup mulut. Ab, Jadi abba, amma. Tutup. Wal wawu ghairul maddiyati, dan waw yang bukan mad, ma'an firaj syafatain, iaitu
dengan terbukanya Au. terbuka dua bibir. Au, Au. au, Au. awwa, Au. awwa, au. Qala Ibnul Jazari wa min batni syafah falfa ma atrafi thanaya al-mushrifah للشفتين الواو باء ميم المعنى يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا حرف الفاء ويخرج من الشفتين حروف الواو والباء والميم انتهى. Tanya. Exam, maksudnya kita tanya. Contohnya makna sendiri itu apa? Dia tanya masuk kenapa? Memang kenapa? Kalau yang jenis takrif ni Ustazah, dia biasanya aras tinggi. Bila aras tinggi kita kena ingat berapa? 1, 1, 3 ataupun 2, 2, 6. Maknanya sangat sedikit lah. Takrif walaupun tak sanomi belum mengatakan tu aras rendah sebab dia mengingat je. Tak ada apa-apa taksir, tak ada analisa, tak ada. Tapi dalam bahasa Arab kita anggap tinggi. Ni istilah, ni takrif lah. Setiap ni ada takrif lah. Batnu syafati sufla wa atra. Itu takrif lah sebenarnya. Lu kata rendah je. Dulu kata rendah. Belum. Dia sudah yang kata tinggi. Sebab pengalaman menyatakan pelajar takrif tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maka takrif dia anggap sebagai aras tinggi. Jadi bila kita nak buat soalan, Ustazah, kita olah dia. Dan dulu kita kata apa? Bayin makhraj harful fa'i. Kita olah dia, itu aras tinggi lah. Kita olah dia. Batnu syafati sufla wa atrafis sanayil ulya. Wa yakhruju minhu itu dia dah jadi aras analisa, dia dah jadi sederhana. Kita olah dia. Kita datangkan simulasi dia dulu. Stimulus di atas. Terus nak. Ya. Tak habis dah. Nun mati ngambah, mim mati ngambah. Nun mati ngambah, mim mati ngambah. Okey, bacaan ni. Kalau Ana Ustaz, Kalau kalau Ana lah. Ana lebih pada tutup mulut dah. Tidak dua-dua. duduk. Nah, tidak terbuka. Nun mati. Bila ngambah. Sebab apa Ustaz? Sebab nun mati bertemu ba, bila Ana dengar orang baca macam ikhfa, Ana tak jadi macam tak jadi gusar dengan orang baca. Dia yang nak faham, nun mati dia kata dia ikhlas tu memalingkan harful ba Ilal mim. kan. Apa nama dia amba aku dia ambia kan. Ada tutup mulut terus ya. Ya. Dulu memang memang masuk. Selai kertas lah. Aku bila belajar kat Syam, Quran kata Syekh Quran kata tutup rapat Syekh Mekah apa ni Syam kata Syekh kata tutup rapat. Cuma bila mim mati ngambah dia ikhfa syafawi. Mim itu menggambar ikhfa syafawi ya. Syafawi. Ikhfa tu sembunyikan apa? Sembunyikan mim kan. Betul. Situ Sembunyikan pula mim. kan. Takkan tutup rapat juga. Itu yang ni. Itu yang dia jadi taradud baina kaidatain tu, dua kaedah tu. Sebab kalau kita tahu macam apa ni ikhfa hakiki, kita palingkan tu apa ni sembunyikan tu kan. Betul. Tak bunyi dan tu langsung tak. Betul. Tapi bila ikhfa syafawi, kalau kita bunyikan jelas juga mim tu. Jadi ikhfa. tak jadi ikhfa lah, jadi izhar jugalah kan. Jadi idghamnya nanti idgham tak masuk lain. Tu kita pegang tu kan. Tu lain dengan as-Subrawi. Itu bukan Subrawi. Al-Mansurah tu. Malaysia. Kalau kalau untuk mim mubah lah. Nun menggambar selesai dah tadi. Nun gambar selesai. Okey. Betul kalau. Mim menggambar kita memang segi istilah kita kata ikhfa syafawi. Kerana kita nak membezakan dengan izhar syafawi. Perbezaan wujud apabila ikhfa syafawi ni dia berserta dengan dengung. Bila kita sebut dengung,
makhrajuhu khayshum. Ya, ikhfa itu memang Baik. Bila begitu, Ustaz, kalau izhar syafawi, makhraj dia memang syafatain lah, intibak. Kalau ikhfa syafawi, disebabkan dia ada dua benda yang dia kena cover, syafatain pun dia, gunnah khayshum pun ada. Dan kan gunnah tu lebih tinggi lah berbanding yang tutup kita. Yang Syubrawi sama lagi. tutup, Ustaz. Tutup sebab jelas dia gunnah khayshum tu. Dia Ha. apa ni fakir yes, kita faham. Kalau kita baca ikhfa atau ikhfa hakiki pun guna tapi kita sembunyikan pun. In langsung minum dah. Ha. Kuntum sadiqin kan. Ha. Tak minum dah. Tak baca in kuntum. Segi Itu nak tanya tu. dia punya ni, Ustaz, dia punya tatbik dia, ulama buat kena. Tu nak tanya tu. Kena ni matinya anda tak sempat nak start. Semua tutup, Ustaz. Semua tutup. Tutup. Semua tutup. Macam ni, Ustaz. Kita anggap gini lah. Istilah ni dia kemudian, Ustaz. Buku tajwid, tadwinuhu mutaakhiran. Dia nak memudahkan sahaja. Jadi ikhfa syafawi tu, walaupun ta'rif dia menghilang, menyembunyikan, tapi segi tatbik dia, khayshum lebih jelas berbanding syafatain. Tapi kaedah tutup dia tu tutup tak memberati kan. Dia tu lah, tutup tidak So memberati. dia tak mim sangat lah. Tak betul nak sangat. Sebab dia Lah, ta'rif tu terpaksa wujud juga ta'rif tu kan. dia tak jadi macam mim. Tu berat lah. Kalau mim betul berat. Mim kan. Betul berat. Dia tak berat kan. Tekan lah, tekan lah. Dia sendiri lah sikit. Baik, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Para insyaAllah. Baik. Semuanya minggu pertama Saimi tak ada upaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi. Minggu pertama dah pagi Saimi dengan saya tak ada. Oh, weekend. Weekend kami weekend. Memang Dan apa ni, Bangsaan. BPI. InsyaAllah jumpa nanti. Ni orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak boleh. Ini kapal tu lah masuk.